Tapi sebelum tu saya nak bertanya pada Prof. Satu soalan. Tadi Prof punya sentuhan tarbiyah sebenarnya holistik. Prof menyebut dalam konteks keluarga, suami isteri, anak-anak, guru dengan pelajar, pelajar dengan guru. Jadi merangkumi semua benda yang semua orang pun memang laluinya. Tapi saya nak tanya Prof dalam konteks pelajar dengan guru, macam amalan kebiasaan di ISDEF sebelum ni, kalau ada Viva, pasti sekali di ISDEF akan menghidupkan solat hajat yang mana kita nak mendoakan calon Viva itu dan kita nak serahkan calon Viva itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada lulus atau gagal. Dan doa kita biasanya jika pelajar ini nantinya akan membawa kepada kebaikan, maka kita mohon Allah luluskan. Tetapi jika sekiranya pelajar ini akan tinggi mazmumahnya, akan membawa kepada kerosakan, akan membawa kepada sesuatu yang buruk, maka kita mohon Allah gagalkan. Jadi saya nak tanya kepada Prof lah, sebenarnya kenapa kita berdoa sebegini untuk pelajar-pelajar ISDEF, Prof? Terima kasih Dr. Azrin. Ya, Prof. Memang solat hajat ini menjadi tradisi kita di ISDEF. Dalam apa jua benda yang kita lakukan, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sering buat solat hajat ini untuk apa-apa yang kita hajatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita mengakui bahawa hanya Allah yang Maha Berkuasa, ya, hanya Allah yang Maha Pemberi dan Maha memenuhi hajat kita. Itu juga sebenarnya latihan untuk kita semua ada rasa bertuhan, tidak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus bagi pelajar-pelajar kita yang hendak berdepan dengan Viva ataupun berdepan dengan peperiksaan dan sebagainya ini, kita buat solat hajat untuk menyerahkan pelajar ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebelum itu kita dengan upaya yang Allah berikan kepada kita, kita telah cuba didik pelajar kita ini dengan sebaik mungkin, sama ada secara akademik ataupun secara akhlak ataupun secara apa jua untuk menjadi orang yang signifikan. Ya, tetapi di hujungnya tidak mungkin dapat kita capai apa yang kita harapkan itu kerana kita manusia biasa yang ada had-hadnya, kecuali yang Allah berikan. Jadi kita serahkan pelajar-pelajar kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah tentukan siapa yang patut lulus, siapa yang patut gagal. Pasti sekali kita mahu semua pelajar kita lulus. Bukan saja lulus tetapi lulus dengan cemerlang. Sebab itu daripada awal kita berusaha sungguh-sungguh untuk mendidik pelajar-pelajar kita. Walaupun dalam keadaan dalam proses mendidik itu ada yang terluka hati, ada yang tersinggung dan sebagainya, tapi saya yakin semua pensyarah ISDEF melakukan itu dengan ikhlas insya-Allah, ya, sebab mereka nampak Islam yang ada di dalam ISDEF itu. Mahu menjaga maruah dan integriti Islam itu supaya melalui pelajar-pelajar kita ini orang boleh merasakan hebatnya Islam itu, hebat gemilangnya Islam itu insya-Allah. Jadi kita serah kepada Allah kerana Allah yang Maha menentu. Jadi kita tak nampak sangat bahawa apa yang akan berlaku dalam Viva misalnya itu adalah keputusan manusia, keputusan pemeriksa. Tetapi itu adalah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada dua pilihan. Sama ada pelajar kita diluluskan oleh Allah tetapi akhirnya masuk syurga, alhamdulillah, ataupun yang keduanya diluluskan oleh Allah tetapi akhirnya masuk neraka. Jadi antara dua itu pasti sekali kita mahu pelajar kita lulus dengan cemerlang dan boleh masuk syurga akhirnya di akhirat nanti insya-Allah. Dan kita tidak mahu pelajar kita lulus walaupun dengan cemerlang tetapi kemudiannya di akhirat masuk neraka. Yang membuatkan seseorang itu masuk syurga pasti sekali apabila mereka menggunakan ijazahnya itu, sama ada ijazah masternya ataupun PhD-nya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Islam, untuk Rasulullah SAW, untuk ummah.
ya, dan dia melakukan itu semua dalam keadaan akhlak yang baik, dalam keadaan tawadhu', dalam keadaan sifat mahmudah yang banyak, ya, dalam keadaan beriman dan bertakwa, dan insya-Allah ijazah yang dia dapat itu adalah merupakan hanyalah alat untuk mencapai apa yang kita sebutkan tadi, dan dengan itu insya-Allah Allah akan masukkan beliau dalam syurga. Sebab itu kita berdoa, ya Allah, kalaulah pelajar ini akan berdepan dengan peperiksaan ini, akan berdepan dengan viva ini, dengan PhD-nya, dengan masternya, dia boleh menjadikan alat ijazah itu, dia menjadikan alat ijazah itu sebagai alat untuk memuliakan Islam, untuk memuliakan Allah dan Rasulullah SAW, untuk membantu ummah, maka luluslah, kerana akhirnya nanti insya-Allah dengan itu menjadi asbab untuk mereka atau beliau masuk syurga. Tetapi kalau sebaliknya, ya, kalau sekiranya lulus, beliau menjadi orang yang ego, menjadi orang yang sombong, orang yang ujub, ya, orang yang nanti menyusahkan masyarakat, orang yang nanti menjadi penindas, orang yang nanti akan menjadi kedekut dan sebagainya, dengan sifat-sifat mazmumah yang ada pada dirinya itu, hingga akhirnya dia masuk neraka, maka PhD-nya tidak ada makna, masternya tidak ada makna. Sebab itu kita minta Allah gagalkan agar Allah selamatkan dia daripada api neraka. Dan dengan cara yang lain kita doakan, moga-moga Allah perbaiki sifatnya dan dia dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala setakat ini, walaupun kita berdoa begitu, ya, macam Dr. Azrin kata tadi, kita berdoa, ya Allah, kalaulah sekiranya pelajar ini dapat ijazah ini, dia menjadi orang yang baik dan akhirnya akan masuk syurga, maka luluslah dia. Tetapi kalau sekiranya dia menjadi orang yang jahat setelah mendapat ijazah ini dan dia masuk neraka, maka gagalkan dia. Tapi alhamdulillah setakat ini belum ada pelajar-pelajar kita yang Allah gagalkan. Itu mengembirakan kita insya-Allah, dan kita yakin alumni kita yang telah lulus, dia ingat sungguh-sungguh bahawa yang meluluskan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ada obligation untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Rasulullah SAW, untuk memuliakan Islam insya-Allah. Dan kita pun nampak alhamdulillah alumni kita setakat ini tidak ada yang kita nampak sombong, yang kita nampak ego, yang kita nampak ujub. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah SWT, mereka semua adalah orang yang baik dan diizinkan Allah memberi jawatan-jawatan yang penting untuk mereka guna jawatan itu untuk memuliakan Allah, memuliakan Islam, memuliakan Rasulullah SAW. Tapi yang lebih lagi pada itu, ya, sebagai extension daripada itu, kita sendiri ni, kita sebagai pensyarah di ISTAF ini merasa sangat takut kalau sekiranya ada pelajar kita menjadi orang yang jahat selepas mendapat degree, kerana kejahatannya itu bimbang sangat kita, takut-takut mereka jahat kerana didikan kita, maka kita bimbang takut nanti, ya, dosa yang dia buat itu akan sama kita tanggung. Itu sangat takut. Sebaliknya yang kita harapkan ialah perbuatan baik yang dilakukan setelah dia mendapat ijazah itu akan sama-sama dapat kita rasai, dapat kita nikmati. Jadi kita juga dalam dua persimpangan sebenarnya, ya, kita sebagai pensyarah ini. Kalau kita melahirkan pelajar yang baik, insya-Allah kita akan mendapat barakah daripada kebaikannya itu. Moga-moga Allah juga akan ganjarkan kita nikmat dan juga pahala untuk kita nikmati sama-sama. Tetapi kalau sebaliknya, kalaulah sekiranya mereka jahat itu kerana kita tidak mendidik mereka dengan baik-baik, tidak mendidik mereka dengan bersungguh-sungguh sehingga mereka tidak menjadi orang baik, kita bimbang takut nanti Allah tanya kita, dan dosa mereka yang mereka lakukan selepas mereka belajar itu takut menjadi tanggungjawab kita yang Allah akan persoalkan di akhirat nanti. Ini yang kita bimbang sungguh-sungguh, ya, artinya tanggungjawab kita sebagai pensyarah bukan hanya ketika kita mengajar, tetapi juga setelah teman-teman kita keluar daripada ISTAF ini. Ya, sebab itu masing-masing pensyarah kena monitor pelajar-pelajar masing-masing. Dan kalaulah sekiranya mereka ada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, maka kita menjadi tanggungjawab kita untuk menasihati mereka. Alhamdulillah, insya-Allah setakat ini tidak ada kita nampak, ya, alumni kita yang mempunyai sifat-sifat
mazmumah yang begitu rupa. Alhamdulillah, insyaAllah moga kita semua selamat di dunia dan akhirat insyaAllah. Dan itu jawapannya Dato' Azrin. Okay, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, terima kasih Prof. Terima kasih banyak atas pencerahan dan juga tarbiyah yang Prof berikan tu. Part belajar Prof dah explain dan part pensyarah juga Prof dah explain. Jadi sama-sama kita membentuk ataupun mengambil apa yang telah Prof berikan ini untuk menjadi panduan lah untuk kami sebagai pensyarah. Ada part yang perlu kami mainkan seperti mana yang Prof sebutkan tadi. Untuk pelajar juga kena sedar bahawa belajar itu bukan semata-mata segulung ijazah tetapi lebih daripada itu. Istilah melihat satu perjuangan yang membawa kita kepada satu alam yang lebih hakiki lah, yang lebih mutlak. Okey.